اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Pati Paridah, muka surat 42, baris yang kelima daripada bawah. Baris yang kelima daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan mustahil, lawannya lawan bagi sifat amanah, iaitu lawan bagi sifat amanah khiyanah. Erti apa maksud khiyanah? Khiyanah ni bahasa Arab. Khiyanah bahasa Arab. Kalau kita gok khiyanah ni karut tau. Saya mengaji dahulu, khiyanah diterjemah dengan karut. Amanah diterjemah dengan berjuruh. Khiyanah terjemahan dia karut. Apa makna khiyanah? Erti khiyanah mengerja perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu khiyanah. Mengerja perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini lawan kepada sifat yang wajib bagi Rasul, amanah. Lawannya khiyanah. Amanah tidak mengerjakan sekali-kali akan segala yang ditegah. Khiyanah mengerjakan perkara yang ditegah. Amanah tidak sesekali mengerjakan segala yang ditegah. Khiyanah mengerja perkara yang ditegah. Jadi amanah ni tidak sekali-kali mengerjakan segala yang ditegah. Tidak sesekali mengerjakan segala yang ditegah. Khiyanah ni mengerjakan perkara yang ditegah. Dan arti segalalah, satu perkara yang ditegah pun dipanggil khiyanah. Ni mustahil atas Rasul. Amanahnya tidak sekali mengerjakan sekali tegah walaupun satu perkara. Khiyanah sebaliknya mengerja perkara tegah walaupun satu perkara ditegah, mustahil pada akal. Ini mustahil pada akal. Kemudian yang menjadi kewajipan syarak atas kitanya, kita berpegang bahawa Nabi Rasul tidak khianah. Ini kita kena fahamlah. Sifat wajib pada akal. Sifat mustahil pada akal. Yang mana hukum wajib akal, mustahil akal ni dipanggil hukum akal yang tiga.
Hukum akal ada 3. Wajib, mustahil, harus. Jadi hukum akal yang 3 ni adalah wasilah, tangga jalan kepada kewajipan syarak kita yang paling besar adalah berpegang di akidah. Itu kewajipan syarak yang paling besar kepada kita. Hukum akal, wajib pada akal, rasa amanah, mustahil pada akal, rasa khianah. Itu bukan pegangan, itu hukum akal yang menjadi wasilah, yang menjadi tangga jalan kepada kewajipan syarak yang paling besar adalah berpegang di akidah. Berpegang ni berpegang macam mana? Berpegang kepada hukum. Hukum bagi wajib pada akal, hukum bagi mustahil pada akal. Jadi sifat amanah sifat yang wajib pada akal. Hukumnya mestilah rasul bersifat dengan sifat amanah. Kita berpegang hak tu. Kita berpegang rasul mesti amanah. Jadi mesti amanah hukum kepada sifat yang wajib. Bila akal kita tilik oleh akal, rasul wajib amanah. Akal dok terima bahawa rasul tidak amanah. Bila akal memutuskan bahawa nabi rasul wajib amanah, maka kita pun berpegang di akidah rasul mestilah bersifat dengan sifat amanah. Ini kita pegang. Sebaliknya pergi pada sifat yang mustahil. Sifat mustahil ni sifat yang akal tak terima. Nak kata rasul ni khianah, akal tak terima sama sekali. Rasul yang dilantik oleh Allah tiba-tiba khianah, buat perkara yang Allah Ta'ala tegur. Takkanlah Allah Ta'ala lantik rasul bawa perkara agama kepada umat, tapi rasul yang dilantik itu sendiri mengerjakan perkara ditegur. Akal tak terima, tak sama sekali rasul khianat itu hukum dia. Kita pegang hak tak tu lah. Kita pun berpegang di akidah kita, rasul tidak khianat. Khianat sifat mustahil. Hukumnya bila khianat sifat mustahil, akal tak terima, hukumnya rasul tidak khianat kan? Sebab khianat akal tak terima. Tidak khianat itu hak wajib. Hak tu wajib pada akal. Rasul tidak khianat tu wajib pada akal. Khianat mustahil pada akal. Kita pun pegang rasul tidak khianat. Atau pegang sifat mustahil, bukan pegang diri sifat mustahil, pegang hukum dia. Apabila khianat akal tak terima di rasul, kita pun berpegang hukum dia bahawa rasul tidak khianat. Yang pertama, kita berpegang rasul amanah. Itu satu pegangan. Pegang kepada hukum sifat yang wajib pada akal di rasul. Yang kedua, kita berpegang rasul tidak khianat. Itu pegang hukum kepada sifat mustahil yang dipanggil istihalatul mustahil. Ni kita faham lah ni dah. Kita duk sebut berulang kali dah. Kita duk mengaji ni, mengaji sifat Allah, mengaji sifat Rasul. Atas jalanan yang masyhur, nanti dia akan bicara terhimpun 50 akidah. Nanti dia akan bicara di hadapan lah. Jalanan yang masyhur 50 lah. Jalanan yang muktamad 36. Satu jalan laginya 58. Itu dia akan bicara di hadapan. Tapi jalanan yang masyhurnya 50 akidah lah. Yang tu duk sebut semua tu kena mengaji 50 akidah. Kita wajib berpegang ke 50 akidah ni.
20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat harus bagi Allah. 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 1 sifat harus bagi Rasul. Capu semua 50. Kalau 50 ni pun tak jumpa cari. Serius lah tu, parah gitu tu. Tak jumpa cari 50. Tapi mujurnya tak jumpa cari jumlah. Bila sebut kata 50 tu hak mana? 20 sifat yang wajib bagi Allah, 20 sifat yang mustahil bagi Allah, 1 sifat yang harus, 4 sifat yang wajib bagi Rasul, 4 sifat yang mustahil bagi Rasul, 1 harus. Tu saya berpegang dah, tak apalah. Cuma komang lah siapa ke dia sebut 50 akidah tu tak tahu hak mana. Komang lah, tapi mujur lah ke 50 tu ada di akidah. Jadi macam mana kita nak berpegang hak 50? Kalau sifat wajib, kita berpegang Allah Ta'ala ada, Allah Ta'ala sedia. Tu hak wajib. Hak mustahil kita nak pegang macam mana? Hak mustahil, tak ada Allah, mustahil. Baharu Allah, mustahil. Binasa Allah, mustahil. Jadi nak pegang macam mana? Kalau hak mustahil, kita pegang akan hukum dia. Kita pegang akan hukum dia. Akan hukum kepada sifat mustahil. Tak ada Allah, akan tak terima tak ada Allah ni. Keluar hukumnya, tak ada Allah, tak sama sekali. Tu pegang tu lah. Baharu Allah, baharu akan tak terima Tuhan macam mana? Dia baharu macam makhluk. Jadi baharu Allah akan tak terima. Nak kata sungguh dia Allah, kita berpegang Allah tak baharu. Pegang tu lah hukum dia. Bukan pegang bukti tak ada tu sifat mustahil. Bukan pegang bukti baharu tu sifat mustahil. Pegang tu kafir lah. Pegang Allah tak ada, pegang Allah baharu, memanglah kafir. Dah tu pegang sifat mustahil, bukan pegang bukti sifat mustahil, pegang hukum dia. Bila tak ada Allah akan tak terima, keluarlah hukumnya. Tak ada Allah, tak sama sekali. Apabila baharu Allah akan tak terima, kita berpegang hukum dia. Baharu Allah tak sama sekali. Jadi kita pegang dua lapis tu. Yang pertama kita pegang Allah ada. Yang kedua kita pegang tak ada Allah tak sama sekali. Kita pegang Allah sedia. Kita pegang satu lagi Allah tidak baharu. Ni dua ni. Ni pegangan. Hak dak pun pegang juga. Barulah kata kemah kita pegang hak wajib. Nampak ni. Walaupun ialah kalau tak sebut hak hukum ada sifat mustahil. Kalau kita pegang kejap Allah Ta'ala ada, tak ada Allah, memang dak lah di akidah kitanya. Kalau pegang Allah ada, tiba-tiba tak ada Allah mungkin juga. Pegang Allah ada tu tak pegang lagi lah. Sebab pegang Allah ada ni nak panggil pegangan. Simple pegangan. Ada ni. Ikat. Jadi kalau simple ikat Allah Ta'ala ada, tak ada Allah tu tak sama sekali lah. Tiba-tiba tak ada Allah mungkin. Mana kata pegang Allah ada tu tak panggil pegang lagi. Sebab pegang ni sipo mati, jazam putus sekata-kata. Allah ada. Bawa panggil pegangan. Jadi bila berpegang putus Allah Ta'ala ada, sekata-kata putus, yakin tak ada Allah, tak sama sekali. Keluar situ lah. Gitu kalau betul-betul berpegang Allah Ta'ala ada. Tapi tak ada Allah ni nak kena pegang juga. Biar sahih bahawa tak ada Allah, jazam di hati kita, putus di hati kita, tak sama sekali. Ni. Dia gitu. Faham tak ni? Contoh dalam ayat Al-Quran. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup,
yang tidak mati. Tu. Tuhan yang hidup memanglah tidak mati. Tapi kenapa Allah Ta'ala sebut dengan tidak mati? Hak Tuhan hidup kita kena pegang. Tuhan tidak mati kita kena pegang. Mati sifat mustahil. Hidup sifat wajib. Kita pun berpegang Allah hidup. Mati sifat mustahil. Akal tak terima kalau Tuhan mati. Bila akal tak terima kata Tuhan mati, kita pun berpegang hukum dia. Mati Tuhan tak sama sekali. Tuhan tidak mati. Wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Tuhan kata, berserahlah kamu atas Tuhan yang hidup, yang tidak mati. Ada ni. Jadi hak tidak tu ayat ni sebut terang-terang. Ayat tak sebut pun di huraian ada. Qul huwallahu ahad. Bila dihuraikan Allah Esa, kita pasti akan sebut Allah tidak berbilang. Berbilang mustahil. Tidak berbilang jangan nak pegang. Tapi kalau pegang kejap Allah ada, tak ada Allah pastilah dok kita mesti pegang. Dok padang dengan ialah bila berpegang jazam putus di hati Allah ada, lazimnya tak ada Allah pasti dok sama sekali. Lazim dia gitulah. Pada ni. Mari daripada kita berpegang Allah sedia, jazam putus di hati 100% yakin Allah sedia, pasti lazim daripada Allah sedia, jazam di hati, baharu Allah pasti dok sama sekali. Lazim dia gitu. Tapi bab pegangan tak boleh nak pakai lazim-lazim itu. Kena sebut terang-terang. Kena pegang terang-terang. Ada Allah kena pegang. Tak ada Allah dok sama sekali kena pegang. Baharu Allah dok sama sekali kena pegang. Hidup Allah kena pegang. Tidak mati Allah pun kena pegang. Ni dalam bab pegangan. Dua lapis. Sifat wajib kita pegang sungguh di Allah dan Rasul. Sifat mustahil kita pegang dok sama sekali di Allah dan Rasul. Ada ni. Sama dengan bicara sifat Rasul. Kita pegang dalam akidah kita, Nabi Rasul pasti benar. Kalau kazib dusta, akan tak terima Rasul dusta. Kita pun pegang di akidah kita, Nabi Rasul tidak dusta. Pegang dua lapis. Pegang dah dua lapis tu, kena ada dalil pula. Dua-dua kena ada dalil. Berpegang Allah ada, apa dalil? Berpegang tak ada Allah dok sama sekali, apa dalil? Gitu. Berpegang Allah hidup, apa dalil? Berpegang Allah tidak mati, apa dalil? Dia kena dalil pula. Tapi dalil berpegang akan hukum bagi sifat wajib, dan dalil berpegang akan hukum bagi sifat mustahil, dalil yang satu. Kita berpegang Allah ada, dalilnya ada makhluk. Kita berpegang tak ada Allah dok sama sekali, dalilnya ada makhluk. Jadi dalil yang sama. Sebab itulah khilaf ulama. Satu hukum akal ni sama ada keluar 3 wajib syarak ataupun 4 wajib syarak. 3 kewajipan syarak yang asing-asing ataupun 4 kewajipan syarak. Kita boleh beza dah, hukum akal itu hanya wasilah tangga jalan kepada hukum syarak pegangan. Jadi sekarang ni satu hukum akal tu kewajipan syarak di akidah kita yang kita kena berpegang ni 3 ke 4. Ni kewajipan syarak akidah ni. Bukan kewajipan syarak semayang puasa tu. Tu kewajipan syarak besar juga. Tapi ini kewajipan syarak akidah lagi besar. Mana kewajipan syarak yang pertama? Kita berpegang di akidah kita Allah ada. Itu kewajipan syarak yang pertama. Kewajipan syarak yang kedua, apakah dalil kamu berpegang Allah ada? Berdalilkan ada makhluk. Itu kewajipan syarak yang
kedua. Kewajipan syarak yang ketiga, kita berpegang di akidah kita tak ada Allah dak sama sekali. Apakah dalil kamu berpegang tak ada Allah dak sama sekali? Dalilnya ada makhluk. 4 wajib syarak di situ. 4 pahala yang asing-asing. Kata setengah pandangan, pak mana 3 je? 3-nya macam mana? Yang pertama, berpegang Allah Ta'ala ada. 1 wajib syarak. Yang kedua, berpegang tak ada Allah dak sama sekali. 2 wajib syarak. Yang ketiganya, dalil Allah Ta'ala ada yang kita pegang tadi. Dalil tak ada Allah dak sama yang kita pegang tadi. 1 dalil je. Ada makhluk yang sama. Jadi 3 je lah. Nah, kalau 3 boleh 3 je pahala kewajipan syarak. Kalau 4 lagi bagus, boleh 4 pahala kewajipan syarak. Anak ni. Samalah kita berpegang Rasul benar, 1 kewajipan syarak. Dalilnya Allah kurniakan mukjizat kepada Rasul, seolah-olah Allah aku dah Rasul tu benar. Tu dalil pegangan kita Rasul benar. Kita berpegang di akidah kita dusta Rasul dak sama sekali. Itu yang ketiga. Dalilnya dalil mukjizat hak Allah Taala kurniakan pada Rasul nah. Jadi situ sama ada 4 kewajipan syarak ataupun 1 pandangan 3 kewajipan syarak. Ada ni. Hak ni ada di akidah kita belaka dah. Sekarang kita bicara sifat amanah mustahil, lawan dia khianat. Kita berpegang di akidah kita Rasul amanah. Kemudian sifat mustahil yang akan tak terima khianah. Khianah para nabi dan rasul ni akan tak terima sama sekali. Mana mungkin rasul khianah mengerjakan perkara yang ditegah. Kalau gitu gak hukumnya nabi rasul pastilah tidak khianah. Kita pun berpegang. Jadi akidah kita nabi rasul tidak khianah. Itu 2 kewajipan syarak. Dalil kita di bawah. Dalil Rasul amanah. Dalil Rasul tidak khianat. Tidak khianat itu dipanggil istihalatul mustahil. Hukum kepada sifat mustahil. Apa hukum dia? Dak sama sekali sifat mustahil di Allah, dak sama sekali sifat mustahil di Rasul. Itu hukum dia. Itu yang kita nak pegang. Bukan pegang bukti sifat mustahil. Bercanggah lah. Berpegang Rasul benar, sifat wajib. Berpegang Rasul dusta, sifat mustahil. Bercanggah lah jadinya. Berpegang Nabi Rasul amanah, sifat wajib. Berpegang Nabi Rasul khianah, sifat mustahil. Mengaji biasa mana gitu. Dah kata berpegang dengan akidah 50, berpegang sifat wajib bagi Allah dan Rasul, berpegang sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, bukan pegang bukti sifat mustahil bagi Allah dan Rasul, pegang hukum dia. Lemah dak sama sekali di Allah Taala, jahil dak sama sekali di Allah Taala. Itu pegang tu. Kazib dusta dak sama sekali di Rasul. Khianah dak sama sekali di Rasul. Kitman sembunyi wahyu dak sama sekali di Rasul. Baladah bodoh lawan pada sifat fatanah dak sama sekali di Rasul. Kita berpegang Rasul tidak dusta, Rasul tidak khianah, Rasul tidak sembunyi wahyu, Rasul tidak bodoh. Itu pegang hukum kepada sifat mustahil bagi Rasul. Itu keluar berpegang 50 akidah. Dia pegang hukum dia. Sama juga dengan sifat Allah nanti bicara di hadapan. Harus pada akal. Rasul bersifat dengan sifat manusia. Harus pada akal. Kalau sebut kata Rasul makan, manusia akal boleh terima. Kalau kata Rasul lapar, manusia akal boleh terima. Kalau sebut kata Rasul jaga sedar, manusia. Rasul tidur, manusia. Manusia. Time jaga, time tidur, manusia. Itu harus pada akal.
Bila kita apabila akal memutuskan seumpama tu, boleh jadi belaka. Kalau kata makan, akal boleh terima, boleh jadi. Kalau kata lapar, akal boleh terima, boleh jadi. Kita pun berpegang di akidah kita. Itu wajib syarak. Rasul manusia yang bersifat dengan sifat manusia. Gitulah. Itu pegangan kita. Rasul tidak bersifat dengan sifat Tuhan. Sebab Rasul bukan Tuhan, sebab Rasul manusia. Rasul pasti tidak bersifat dengan sifat malaikat, sebab Rasul bukan malaikat, Rasul manusia. Kita pun berpegang di akidah kita, Rasul bersifat dengan sifat manusia. Yang mana sifat manusia ni harus pada akal boleh terima. Sebagaimana sifat manusia ramai-ramai. Tapi sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat Rasul. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat kedudukan Rasul. Walaupun Rasul ni manusia, bukan manusia biasa. Pilihan Allah Subhanahu wa taala pada azal. Rasul ni pilihan Allah taala pada azal. Bukan Allah taala sampai masa tengok siapa di kalangan orang Quraisy ni yang selayaknya nak latih Rasul ni. Tengok, ada seorang nama Muhammad. Muhammad ni orang baik, Allah pun pilih Muhammad. Dia Allah ni macam dia. Nak tengok pula, nak tengok kemudian. Dalam ramai-ramai ni, hak mana hak boleh harap. Macam dia pula jadinya. Macam manusia biasa. Kan kita kan manusia biasa kan. Kita tengok ramai-ramai ni, mana yang kita nak ambil buka hadapan dalam ramai-ramai ni. Kita duduk puati. Kita pun buat keputusan ambil dia buka hadapan. Sebab apa gitu? Kita jahil. Kena perhati tengok dulu. Perhati dah molek dahnya, pilih. Salah pula pilih. Sebab apa? Sebab kita jahil. Allah Ta'ala pilih Rasul ni daripada azal lagi. Bukan Allah Ta'ala pilih kemudian. Mana ni? Tadilah di kalangan orang Quraisy ni mana? Hak paling berjuruh ni. Jumpalah nama Muhammad. Dah. Mana Nabi Rasul ni bukan Nabi Muhammad saja nah. Dipilih oleh Allah pada azal. Jadi Nabi Rasul ni Tuhan pelihara daripada sebelum dilahirkan lagi. Sebab apa? Walaupun pada masa itu bukan Rasul lagi, belum dilantik, tapi bukan manusia biasa-biasa macam orang lain. Cuma kita kata sebelum dia jadi Rasul, mereka manusia biasa. Manusia biasa dengan makna bukan Rasul lagi. Tahu tak? Sebelum nanti jadi Rasul, macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umur 40 tahun tu belum nanti jadi Rasul lagi. Kita sebut Nabi Muhammad ni manusia biasa. Bukan manusia biasa macam biasa ni dah. Manusia biasa pilihan Allah yang Tuhan pilih pada azal akan menjadi Rasul. Yang Tuhan pelihara dah. Daripada awal Tuhan pelihara dah. Bukan kata manusia biasa, bukan maksud gitu dah. Tapi sebut manusia biasa dengan bahawa bukan Rasul lagi masa tu. Sama juga kita berpegang Rasul bersifat dengan sifat manusia. Kita berpegang Rasul bersifat manusia. Manusia yang biasa. Dah, sifat manusia yang terpilih lah. Sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat mereka sebagai seorang Rasul. Sama juga sebelum dilantik Rasul. Manusia biasa bukan Rasul, tapi manusia biasa yang bersifat dengan sifat yang selayaknya apabila nanti mereka mengaku merekalah Rasulullah. Bila mereka mengaku merekalah Rasulullah, tilik kok sebelum tu memang ini manusia yang terpilih. Ada ni. Mana sampai masa Nabi Rasul ni, Rasul mengaku ianya sebagai seorang Rasul, maknanya tilik pada sifat-sifat sebelum ni. Manusia biasa bukan Rasul ni. Ada sifat dengan sifat yang sebagaimana manusia pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab itulah cerita bab Nabi Rasul ni kena guna ayat molek.
Walaupun mungkin kosak niat kitanya bukan nak merendahkan, cuma nak cerita Nabi Rasul ni manusia biasa. Manusia biasa macam orang lain. Macam orang lain ni macam mana? Macam orang lain ni makan, minum, situ. Bukan macam orang lain seperti orang lain sepenuhnya, bukan. Faham tak ni? Nabi selepas jadi Nabi pun bersifat dengan sifat manusia macam orang lain juga, tapi tak seperti orang lain sepenuhnya. Bersifat dengan sifat manusia yang tidak mengurangkan martabat. Ada ni. Mana kita nak ceritanya Nabi ni sebenarnya Rasul manusia biasa, kena guna ayat molek. Jangan kita guna ayat macam nak cakap dengan manusia biasa. Ada ni. Sebab ni kita cakap ni manusia yang dipilih pada azal menjadi Nabi dan Rasul. Mana kalau kata sebelum jadi Nabi Rasul manusia biasa ni, kena guna ayat molek. Takut orang dengar ni seolah-olahnya bukan kata mengurangkan, menyama pun kita tak mudah. Ada ni. Mengurangkan, itu lagi berat. Menyama. Nak sama ni Nabi sebelum dilantik di Nabi ni sama lek-lek, kita panggil lek-lek pada. Sama sungguh-sungguh dengan manusia lain. Dah. Sama ni makan, minum sama gitulah. Bukan sama sungguh-sungguh waktu guna-guna ayat molek. Nak sama pun tak boleh. So nak cerita macam kurang pula. Jangan. Tapi tak ada orang niat kosak nak mengurangkan. Tapi guna ayat yang bergaluh. Jangan kita menggunakan ayat yang boleh menimbul waham, menimbul sangkaan sebaliknya. Kita bicara berkaitan dengan sifat Allah, kita bicara berkaitan dengan sifat Rasul ni, kita kena bicara walaupun perkara itu betul, tapi kalau boleh menimbulkan sangkaan sebaliknya, tak boleh nak cakap. Tak boleh nak cakap seumpama tu. Macam contoh saya baca Aqidatun Najis semalam tu. Sifat berkehendak kepada zat. Betul lah gitu, kita sebut umum gitulah. Tapi kita boleh kata tak sifat kudrah Allah berkehendak kepada zat Allah. Dah. Kalau kata gitu haram. Sebab apa? Jadi mana kesamaran berkehendak ni macam perkara yang baru. Jadi macam kudrah sifat Allah ni macam sifat yang baru pula situ. Tapi apabila sebut kata kudrah berkehendak pada zat, bukan maksud kudrah tu baru. Maksudnya sifat memanglah berkehendak kepada zat. Sebab sifat ni dia tak boleh nak duduk suku, faham tak ni? Termasuk sifat yang baru. Sifat yang baru ni boleh tak kita sebut sifat tu tanpa sandar di sesuatu benda, boleh tak? Putih. Putih tu sifat. Putih. Tak boleh kata putih gitu. Putih-putih ni mana? Putih di kertas. Ada zat dia. Kertas tu zat. Putih-putih ni apa? Putih dinding. Dia cat rumah di warna putih. Jadi sifat ni tak boleh sebut suku, dia kena di benda. Kan ni? Kalau sebut putih, tak kena gitu. Besar sungguhlah. Besar tu sifat. Besar-besar apa? Besar lah. Tak ada besar gitu. Tu sifat. Dia kena ada di besar orang, besar rumah, besar bangunan. Mana apa ni? Orang tu zat, rumah tu zat, bangunan tu zat. Memang sifat dia kena duduk di sesuatu benda, sesuatu zat. Memang sifat dia gitu. Mana sifat berkehendak kepada zat. Itu ayat dia. Tapi boleh tak kita nak kata sifat kudrah Allah yang sedia kala berkehendak pada zat Allah? Jangan nak cakap gitu. Tak boleh cakap gitu. Lepas tu nak kata mana? Sifat kudrah Allah berdiri, berada di zat Allah. Jangan guna ayat berkehendak. Sebab apa? Boleh menimbul waham. Waham ni sangkaan jadi seolah macam baru pula. Sebab berkehendak ni sifat yang baru. Macam kita lah berkehendak kepada Allah Ta'ala gitu. Mana bukan salah tapi boleh menimbul waham. Betul kata kena cermat.
Bicara bab sifat Allah Rasul kena cermat. Ada ni. Bicara bab sifat Allah berada. Lepas tu jadi berada ni jangan sandar gitu. Sebab apa? Ni banyak kesamaran timbul ni. Pada ni. Ni berkait dengan sifat Allah, berkait dengan sifat Rasul. Saya pernah dengar ayat tu, maksud dia kok mana wallahu alam, tapi ayat tu ada guna. Nak ceritanya Allah yang buat langit dan bumi, Allah yang menetapkan hukum untuk takbir bumi ni macam mana. Langit Allah buat, bumi Allah buat. Ada ni. Manusia Allah buat, manusia baik Allah Ta'ala buat, manusia jahat Allah Ta'ala buat. Kemudian Allah menurunkan Rasul, bawa Al-Quran, menetapkan hukum macam mana kita nak takbir di kalangan manusia. Ada ni. Tiba-tiba panda kita buat hukum sendiri, tinggal hukum Al-Quranul Karim. Bukan buat hukum sendiri, ambil hukum orang kafir tinggal pula. Ambil hukum orang kafir tinggal, hukum Al-Quran diketepikan. Kena ke gitu? Langit Allah punya, bumi Allah punya, manusia Allah punya, manusia baik jahat Allah yang jadikan. Allah turunkan Rasul, bawa Al-Quran. Dalam Quran merangkumi hukum sesama manusia, dia ambil hukum lain. Memang tak patut sangat-sangat lah ni. Begitu maksudnya. Ayat yang digunakan macam mana? Allah perlu rejak buat langit dan bumi sebab masa ambil hukum manusia dan ambil hukum Allah. Allah perlu rejak buat langit bumi. Apa maksud dia gitu? Saya sebut tadi kemungkinan maksud dia. Tapi ayat yang digunakan tu, Allah perlu rejak buat langit dan bumi. Tiba-tiba kamu pandai-pandai ambil hukum manusia, letak di bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah perlu rejak buat langit bumi ni. Allah perlu rejak. Adakah dia maksud dia Allah ni macam kita ni gemuk perlu rejak? Tak begitulah. Mustahil dia maksud begitu. Lepas tu masuk Allah perlu rejak. Allah buat langit bumi ni. Kenapa kamu pandai-pandai nak ambil hukum lain? Ambil hukum Allah lah. Sebab Allah langit bumi kan. Maksud dia gitulah. Tapi nak sungguhnya Allah perlu rejak buat langit bumi. Pandai-pandai akan ambil hukum manusia. Nak takbir bumi Allah Ta'ala ni. Allah perlu rejak buat langit bumi. Haram awal cakap gitu. Maksud dia kita boleh letak. Tu kita boleh letak pasal umpama tu. Tapi dengar dia orang jahil, Allah perlu juga kalau kita tengok ke kita je perlu. Tapi tak mungkinlah orang yang ceramah ni bermaksud Allah berperlu. Tak mungkin maksud dia. Tapi ayat yang digunakan dia panggil mana? Tak beradab, tidak bersopan berkaitan dengan sifat Allah, sifat Rasul. Ni cakap ikut akal sendiri. Allah perlu rejak buat langit dan bumi. Tiba-tiba kamu pandai-pandai ambil hukum manusia, nak tabir bumi Allah Subhanahu Wa Taala. Kejut dengar. Kata itulah tercakap-cakap bab sifat Allah dan Rasul ni. Kena berlalu. Kita balik pada Rasul tadi lah. Memanglah sebelum jadi Nabi Rasul manusia. Manusia yang bukan Nabi Rasul. Tapi ingat baik, manusia yang telah dipilih oleh Allah pada azal akan dilantik Nabi dan Rasul. Bukan kata Allah tengok kemudian di kalangan kaum ni masa apa buat baik. Dah. Semuanya datang daripada pilihan Allah Subhanahu Wa Taala pada azal. Jadi apa maksud pegang sifat wajib, apa maksud pegang sifat mustahil, dan apa maksud pegang sifat harus. Pegang hukum dia. Jadi sekarang ni sifat yang mustahil lawan pada sifat amanah ada khianah. Erti khianah mengerja perkara ditegak oleh Allah. Ni akal tak terima. Kita berpegang di akidah kita, Nabi Rasul pasti tidak khianah, pasti tidak mengerjakan
perkara yang ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tu pegangan kita. Jadi mengerjakan perkara ditegah tu dia panggil khianat. Kita pun samalah. Buat perkara ditegah dia panggil khianat. Khianat dia panggil. Kita khianat ni skala biasanya kita khianat ni main tu bomo dah. Tu mana? Kita ni kalau sebut khianat ni main tu bomo lah. Khianat ke kenayak? Tu hak main tu bomo tu lah, sia-sia tu panggil apa? Khianat dah. Kena khianat orang cerah berat. Kena khianat orang tutup kedai. Khianat orang tau. Ke kenayak? Kenayak macam mana? Khianat, kenayak awak tulis je tau. Khianat dengan kenayak. Ke lain kenayak. Mu ni kenayak barang. Kau panggil kenayak tau. Buat punah barang panggil kenayak tau. Mu ni kenayak ke benda lah. Sayang ke benda molek-molek. Mu kenayak gitu. Ke dah betul ayat tu? Kita Terengganu Melaka ni. Ke macam mana? Khianat dengan kenayak kat mana? Tapi kita sebut kata khianat ni bomo lah. Lalu kedai tutup semua. Padahal kedai nak tutup pun. Orang lalu tu nampak tutup. Nampak tutup lah. Tuan kedai sayang nak buka api. Bukalah api besar sikit. Biar orang nampak kedai tu bercahaya. Ni kedai malak. Biar lalu tak nampak nak ketutup. Tuan kedai sayang elektrik. Pasang api besar-besar biar orang nampak. Lepas tu orang tak nampak kedai dia kena buka, dia buka, kedai kena kenayak dah dia kata. Kena khianat. Dah ada ke bukan sok mama tu? Memang ada. Sihir ni daripada zaman Nabi Musa AS laginya. Pada masa Nabi SAW, sihir puak-puak Yahudi. Ni. Sihir ni memang perkara yang berlaku. Itu perbuatan syaitan belaka tu. Perbuatan syaitan dan perbuatan manusia yang berperangai syaitan. Manusia tapi berhati buruk syaitan. Itu kerjaan syaitan belaka tu. Badak ni. Waktu dosa besar dosa anak Adam tu. Nak berobat balik, lepas tu nak minta maaf tu. Faham tak ni? Oh ni memang tak ada hati peruk lah. Memang hati syaitan sungguh lah. Kenapa tu? Kerana dengki, kerana dendam. Kerana tak redha akan pembahagian yang ditetapkan oleh Allah. Nampak orang boleh lebih. Pembahagian yang ditetapkan oleh Allah. Dapat pasangan baik, itu jodoh yang ditetapkan oleh Allah. Kita terimalah. Hak ketetapan Allah Ta'ala, redha lah. Tak redha, maka timbul dengki, timbul dendam. Tu pergi pada perbuatan khianat, pakar sihir. Orang menega pun jadi jatuh. Orang berkahwin tu dia cerah berat. Khianat ni kadang-kadang bawa kepada mati seseorang. Mati pula bukan mati biasa-biasa. Mati terseksa. Ada ni. Memang perkara ni perkara berlaku. Terutama dalam masyarakat. Ada perkara ni berlaku. Dia rebuh kepuk. Kayu api habis dah. Atas dalam kuali tu tak rasa panas pun. Pada ni. Kayu api habis dah ni. Tak panas pun dalam. Pada ni. Cari orang berobat, tengok-tengok ada dicatat di bawah kuali tu, senyap-senyap. Ada di situ. Ni. Mana apa? Perbuatan khianat. Jadi tak panas tu, panas sejuk perbuatan Allah Ta'ala belaka. Selama-selama ni kita bubuh kayu api jadi panas dalam kuali tu,
tu qada qadar belaka, jadi panah ke dia tak panah ke, qada qadar tu pegangan kita. Tapi asbabnya perbuatan khianat. Tapi berlakunya tak panah tu qada dan qadar. Panah pun qada dan qadar, jadi tak panah pun qada dan qadar. Tapi kita sandar pada asbab perbuatan khianat. Gitulah. Adakah asbab bekas? Tidak. Asbab tak bekas. Tapi nak ceritanya gitu yang Tuhan perlakukan. Asbab zahirnya perbuatan khianat. Habis kayu api, tak panah pun dalam tu. Gitu lah. Ada ni. Oh tu berat. Dia boleh cari tok chow. Tahu tok chow? Kenal tok chow? Tok chow tu boleh kata, mu dosa mu tanggung sendiri. Dia tak mau tanggung dosa tok chow pun. Tahu buat khianat kat orang ni. Tok chow kata, dosa mu tanggung. Tok chow tak mau tanggung dosa. Dia tak apalah, dosa pun dosa lah. Ni jahatnya manusia, hati syaitan. Siapa kata tok chow pun tak mau dosa. Mu tanggung sendiri dosa. Tak nak kata mana. Sebab tu kita ni apa-apa nikmat yang dikurniakan oleh Allah, kita janganlah highlightkan. Sebab apa? Orang dia macam-macam. Yalah, ada orang tak puas hati, orang dengki, macam-macam. Ada ni. Kita menunjukkan sekarang orang viral belaka kan. Kaya pun viral, hidup bahagia pun viral, anak pun viral, cucu pun viral. Orang tengok bahagianya dia. Ni orang ni kata hati syaitan ni. Geram tengok dia punya keluarga, anak bagus-bagus, cucu bagus-bagus ni, menatu bagus. Ni tak ada yang kata orang ni. Dah kita dah viral kebahagiaan kita kepada umum. Tak perlu seumpama tu. Kalau ni kan banyak kan hak jenis gambar sekeluarga, tunjuk dengan macam-macam lah. Kata hati orang ni boleh tentu. Tambahan pula kalulah kata dulu-dulu seolah-olahnya situ patut kita, seolah-olahnya lah. Sepatut jodoh kita tu boleh ke orang lain. Boleh ke orang lain pula jadi bahagia hidup sampai anak cucu. Hak ni duduk tu ganti dia ni. Kebetulan dia terima jodoh pula. Hak tak bahagia. Hak di jodoh dia. Walah jodoh dia kok mana? Kalau azali telah meletakkan bukan jodoh, bukanlah. Pada masa mula-mula tu ya dah. Pada masa mula-mula je ya dah. Tapi ada sebab masa dok lah pada azal. Tapi tak boleh nak terima. Tapi tak apalah, hidup masing-masing. Tiba-tiba dia dapat jodoh yang tak bahagia. Hak ni dapat jodoh yang bahagia. Lepas tu pukul gambar, masuk dalam FB, satu dunia tengok. Orang-orang hak seumpama ni. Hak tak redha dengan hak ni jodoh ditetapkan oleh Allah. Kemungkinan boleh berlaku macam-macam sekarang ni. Tak payahlah. Kita tak jadi kehidupan kita ni kena nak okay? Nak share belaka, share. Kalau hari raya habis share, anak cucu share satu dunia. Sama-sama keluarga kita sudahlah ambil gambar, kita WhatsApp sama adik-beradik, tak apalah, sama-sama kita je. Yang masuk FB satu dunia tengok, nak cerita apa? Nak cerita apa sebenarnya? Nak cerita anak kita berjaya, menatu kita berjaya, anak kita comel, menatu kita comel, cucu kita berjaya, cucu kita comel. Kena cerita apa? Tak ada tu yang kata, dia masuk gambar apa? Tak payah. Sebab apa? Ni boleh menimbulkan hasad dengki orang. Hasad dengki ni dia akan mari macam-macam. Dia akan mari macam-macam. Kena jaga. Tak payahlah kita nak tunjuk-tunjuk pada orang. Sebab itu semua adalah ujian daripada Allah Subhanahu wa taala belaka. Kita nak cerita bab khianah je tadi je. Sebab kita biasa sebut khianah kok. Bomo. Khianah ni kita buat benda Tuhan larang. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Mengetahui Allah Ta'ala akan mata yang khianat.
Apa kata khianat? Tengok perkara yang ditegah oleh Allah, tu mata yang khianat. Telinga dengar perkara ditegah, telinga yang khianat. Lidah berkata-kata dengan perkara yang ditegah, lidah yang khianat. Faham tak ni? Maknanya apa perkara yang kita lakukan yang ditegah oleh Allah, khianatlah kitanya. Tidak amanah. Tidak amanah. Bila kita mengerjakan bertegah dipanggil khianah, tidak amanah. Amanahnya macam mana? Buat sebagaimana yang diperintah. Kita sebagai suami, apakah perkara yang syarak perintah kepada kita? Amanah molek. Laksanakan perintah Allah tu molek. Jangan khianah amanah yang diamanahkan oleh Allah. Kita sebagai ayah dan ibu dikurniakan anak-anak, apakah perkara yang diwajibkan ke atas kita? Kita kena amanah akan perkara yang diwajibkan pada. Jangan khianat. Jadi maknanya kalau kita meninggalkan kewajipan kita sebagai suami dengan isteri, meninggalkan kewajipan kita sebagai ayah dan ibu dengan anak, dia panggil kita ni khianat. Khianat tu panggil tidak amanah. Mana khianah ni mengerjakan perkara ditegah, khianah ni juga meninggalkan perkara yang disuruh. Meninggalkan perkara disuruh, itu dipanggil khianah. Sifat yang mustahil atas Rasul, kita berpegang Rasul tidak khianah, dan kita sebagai ummah pula yang diperintah mengikut Rasul, kita jangan khianat. Jangan sesekali kita mengerjakan perkara ditegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berpegang Rasul tidak khianat. Kita diperintah supaya ikut Rasul yang tidak khianat. Maknanya kita pun diperintahkan supaya tidak sekali-kali mengerjakan perkara yang ditegah. Hak bahagian kita berpegang Rasul tidak khianat, atau bahagian pegangan kita tidak khianat, itu bahagian syariat. Kalau kita melakukan perkara yang ditegah, mana kita khianat akan hukum hakam Allah Subhanahu wa taala. Berpegang sifat yang wajib, berpegang hukum sifat mustahil, apakah dalil? Dalil amanah. Jawab tajuk dalil amanah saja. Dalil amanah ni jugalah menjadi dalilnya tidak khianah Rasul. Dalil tajuknya dalil amanah. Tapi dalil amanah ni jugalah menjadi dalil kita berpegang Rasul tidak khianah. Dengan dalil yang sama, dalil kita berpegang Rasul amanah dengan dalil kita berpegang Rasul tidak khianah dengan dalil yang sama. Ini kewajipan syarak ke atas kita. Wallahu a'lam. Ini kitab Hidayatus Salikin, muka surat 10, baris yang ke-6. Baris yang ke-6 daripada bawah. Muka surat 20, baris yang ke-6 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan demikian lagi wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang, wajib kita i'tiqad, wajib kita berpegang bahawa segala sahabat
Maknanya kita tengok sekalian sahabat. Segala sahabat, yakni sekalian sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Ini kita i'tiqad ahli sunnah wal jamaah. I'tiqad ahli sunnah wal jamaah ni kita wajib kita i'tiqad bahawa segala mana sekalian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semuanya adil. Apa makna adil? Sesekali tidak melakukan dosa besar dan tidak mengekali dosa kecil. Adil makna tidak fasik. Mana para sahabat sesekali tidak melakukan dosa besar, para sahabat sekaliannya adil. Sekaliannya. Walaupun kita maklumlah cerita-cerita macam mana sahabat kemudiannya timbul pertelingkahan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Pertelingkahan itu sudah bermula pada masa Khalifah Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu, berlanjutan sampai kepada Khalifah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ketika itulah timbulnya perselisihan di kalangan para sahabat radhiyallahu anhum. Kesemuanya adil ke? Dah sampai ke berperang, ijtihad masing-masing. Ijtihad masing-masing. Apabila ijtihad, Nabi kata dah, man ijtahada fa asaba falahu ajran wa man ijtahada fa akhta'a falahu ajrun wahid. Siapa yang ijtihad betul, 2 pahala. Sesiapa yang ijtihad salah, 1 pahala. Mana tidak berdosa. Maka sahabat adil sekaliannya. Walaupun pertelingkahan tu sampai tahap berperang sekalipun. Ini akidah kita. Berperangnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah ya radhiyallahu anhu. Semuanya adil. Faham tak ni? Kita tak boleh lah Muawiyah pegang, jangan. Sebab apa? Debu di kaki kuda Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu tak sama lagi dengan hak keimanan hak ada di kita ni semua. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Muawiyah tu kan ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan Muawiyah kan anak Abu Sufyan. Abu Sufyan tu mertua Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ramlah binti Abi Sufyan, sahabat Nabi. Dan Nabi pernah umrah berdua dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Ini kelebihan dia. Cuma antara ijtihad Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan ijtihad Muawiyah, betul ijtihad Sayyidina Ali boleh 2 pahala. Sayyidina Muawiyah 1 pahala. Tapi tidak berdosa, adil semuanya. Gitu. Lepas tu lebih-lebih cukup. Cukup. Sekat tu je. Hak kisah-kisah macam mana pula Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha. Macam mana pula dengan ini? Dengan Zubair bin Awam radhiyallahu anhu. Dia panjang kisah-kisah tu. Yang kita maklum Zubair bin Awam ni salah satu dari 10 sahabat yang wajib syurga. Sayyidina Ali karramallahu wajhah wajib syurga. Zubair bin Awam wajib syurga. Faham tak ni? Tapi pada masa itu berlaku pertelingkahan, serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kita ahli sunnah wal jamaah. Syiah habislah. Muawiyah tu habislah. Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha pun habis. Hak puak-puak Syiah. Bukan hak kemudian ni. Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, Sayyidina Uthman pun habis. Tu
Itu puak Syiah yang terpesong daripada jalanan ahli sunnah wal jamaah. Kita i'tikad ahli sunnah kitanya, sekian sahabat adil kesemuanya, sesekali tidak melakukan dosa besar, tidak mengekali dosa kecil. Tidak ada sahabat yang fasik. Tidak ada sahabat yang fasik. Pandai ni. Sahabat ni mereka yang berjumpa dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mati dalam iman. Itu sahabat Nabi radhiyallahu anhum. Semuanya adil. Ini akidah. Tapi tadilah maknanya ijtihad Sayyidina Ali betul boleh 2 pahala, ijtihad Sayyidina Muawiyah boleh 1 pahala. Ada ni. Sama-sama manusia yang terpilih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berlaku pertelingkahan itu dalam bab furung agama, bukan dalam bab usuluddin, dalam bab furung agama. Kemudian hak sahabah semuanya adil. Di kalangan sahabah pula tak sama kedudukan, dan bahawasanya Sayyiduna Abu Bakrin itu terlebih itu yang terafdal. Bermula Sayyiduna Abu Bakrin itu yang terafdal. Tak gitu tak? Yang terafdal daripada segala manusia yang kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan yang kemudian daripada segala anbiya. Panjang. Jadi nama Nabi kita disebut juga sini. Yang terafdal daripada segala manusia. Sana bakalah manusia nombor 1. Nombor satu yang terafdal pun kemudian daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai juga nama Nabi kita. Dan yang kemudian daripada segala anbiya, segala nabi-nabi. Hak biasa kitabnya Sana Abakar ni manusia yang lebih sekali kemudian daripada nabi-nabi. Nabi kita tak masuk lah. Sebab Nabi kita tu selebih-lebih makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ijma' ulama. Nabi kita lah selebih-lebih. Nabi kita yang selebih-lebih. Kemudian lepas Nabi kita, Nabi Ibrahim alaihissalam, kemudian Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, ulul azmi yang paling banyak menerima ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barulah turun pula kepada baki lagi Nabi hak 20. Dia gitulah. Turun kepada hak baki Nabi hak 20. Kan 25 sekali, semua sekali kan. 25 tu. Jadi 5 tu Nabi SAW nombor 1. Nombor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu nombor 2. Nombor 3 Nabi Musa, nombor 4 Nabi Isa, nombor 5 Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Hak 5 ni boleh letak nombor. Turun kepada nabi-nabi hak baki 20. Hak 20 ni mana nombor 6, mana nombor 7, mana nombor 25. Tu tak boleh nombor. Tu tak boleh nombor. Jadi hak Nabi kita tu tak kira dah. Saya bakar ni manusia yang terafdal kemudian daripada segala Nabi. Cukup. Ni kemudian daripada Nabi SAW dan kemudian daripada sekalian Nabi-Nabi. Lepas daripada hak Rasul 25 ni lah. Rasul yang lain.
Kan rasul-rasul kan setengah pandangan 313 orang, 314 orang, 315 orang. Ini rasul-rasul yang lain. Nabi setengah rasul. Tapi pandangan yang tahqiqnya berapa ramai rasul-rasul, nabi dan rasul tu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi termasyhurnya 313 orang. 313 orang. Kemudian turun pula kepada nabi-nabi yang bukan rasul. Turun pula kepada nabi-nabi yang bukan rasul. Dia gitu. Kan nabi-nabi kan hak masyhur kitanya 124,000 orang. 124,000 orang. Hak tu hak nabi-nabi. Kemudian habis hak nabi-nabi itu turunlah kepada malaikat. Ru'asaul malaikah. Ru'asaul malaikah, ketua-ketua malaikat, mulai dengan Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, hasil sunang tu. Kemudian Jibril, Mikail ni pula. Dua malaikat ni. Mana hak paling afdal? Nombor satu masyhurnya Jibril, Mikail nombor dua. Khilaf ulama pula situ. Lepas daripada kepala malaikat. Lepas dia kepala malaikat turun kepada Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Turun kepada Sayyidina Abu Bakar. Ini kan ikut susunan dia lah. Ikut susunan. Maknanya malaikat dengan nabi-nabi biasa pun lebih nabi-nabi lagi. Bukan rasul. Sama telah lah. Bukan hak rasul 25. Bukan hak ulul azmi yang 5. Bahkan nabi-nabi biasa pun lebih lagi daripada ketua-ketua malaikat. Lebih lagi daripada ketua-ketua malaikat. Tapi hak ni dia akan bicara di hadapan dalam kitab Pati Paridah. Lebihnya nabi atas para malaikat ni tidak akan disoal pada hari akhirah. Tak berpegang pun di hati dianya. Lebih nabi atas malaikat tidak ditanya di hari akhirah. Pada ni. Kalau tanya kita tak jawab. Malaikat ni Jibril, Mikail ni. Dengan nabi-nabi biasa hak 124,000 mana lebih? Lebih lagi para nabi hak 124,000. Boleh turun kepada ru'asaul malaikat, ketua-ketua malaikat. Habis tu malaikat turun kepada auliyaul bashar. Ni manusia-manusia yang terpilih. Dimulai nombor 1 Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Abu Bakar ni yang paling lebih. Kemudian daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian daripada segala nabi-nabi, dan kemudian daripada kepala malaikat. Adapun dengan awamul malaikat, malaikat hak biasa-biasa ni, bukan kata Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, aulia ni, kekasih-kasih Allah ni pun lebih lagi nak banding dengan awamul malaikat, malaikat hak biasa-biasa. Bukan Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ni. Ni hak nombor 1 dah, manusia biasa yang bukan nabi. Dia punya ni. Dia panggil apa? Tertib afdaliyah. Susunan hak mana hak lebih. Susunan hak mana hak lebih. Jadi kalau kira Sayyidina Abu Bakar ni yang terafdal daripada segala manusia, tapi disebut manusia di sini, jadi tak masuk malaikat. Kalau yang terafdal
Kemudian daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sekalian para anbiya, para nabi dan terafdal daripada kepala malaikat. Habis turun manusia lebih ni, turun pada aulia ni, barulah turun kepada awamul malaikah, malaikat hak biasa-biasa. Barulah turun kepada orang kita ramai-ramai. Orang beriman yang beramal soleh dengan kita ni. Tu rendah daripada malaikah. Tu awamul bashar dia panggil. Manusia hak biasa-biasalah, bukan di kalangan aulia ilah. Jadi hak tadi hak Nabi tu sesungguhnya hak ulul azmi tu. Nabi SAW. Nombor 2 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nombor 2 Nabi Ibrahim. Lepas tu Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Nuh alaihimussalatu wassalam. Kemudian turun kepada Rasul hak baki lagi 20 orang. Hak kesemuanya adalah 25 orang. Hak nama yang tercatat di dalam Al-Quranul Karim. Bola turun pula kepada Rasul-Rasul hak baki 313 orang. Turun pula kepada Nabi-Nabi yang bukan Rasul 124,000 orang. Lepas daripada tu saya nak bakalah manusia yang bukan Nabi hak terafdal. Dia gitu. Kemudian saya nak bakalah manusia biasa yang bukan Nabi yang pertama-tama dibangkit selepas daripada tiup sangkakala yang kedua. Hak bangkit mula-mula adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak bangkit selepas dia Nabi Nuh alaihi salam. Habis semua nabi-nabi, manusia yang pertama yang dibangkitkan selepas tiup sangkakala kedua, manusia yang bukan nabi. Yang pertama-tama Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu. Dia gitu. Ini kedudukan kelebihan Sayyidina Bakar. Yang mana Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu ni sahabah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan dalil ayat Al-Quran. Dengan dalil ayat Al-Quran. Ketika Allah berfirman tu, id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Ketika berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi sahabahnya. Jadi ayat ni ayat yang qat'i. Sahabah ni siapa? Dengan dalil yang mutawatir. Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu berdua dengan Nabi dalam 2 sur. Ketika nak hijrah ke Madinah. Ketika berkata Nabi bagi sahabahnya, jangan kamu bimbang dan duka cita kerana Allah Ta'ala bersama dengan kami. Allah bersama. Allah bersama kau. Kalau pakai zahir kau, jadi bertiga dengan Allah dah ada gosur. Nabi SAW sama Bakar, Allah bersama. Jadi bertiga di situ. Kita ahli sunnah jemaah tidak pakai hak zahir tu bersama. Kalau bersamalah macam kita bersama sekarang. Ulama salafnya ma'iyah bersama, serah kepada Allah. Ulama khalaf bersama, Allah menolong. Tu makna bersama. Kalau pakai zahir gak bersama, Allah duduk di situ, mustahil sama sekali. Dan kalau pakai zahir bersama, apa makna bersama? Bertigalah di situ. Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu, kemudian Allah Subhanahu wa taala lah. Kalau pakai zahir mustahil. Bersama dengan makna Allah menolong, Allah melindungi, Allah akan menyelamatkan. Saya dah takut lah. Itu makna ulama khalaf, ulama kemudian. Ulama salah terdahulu serah makna kepada Allah. Beriman sebagaimana Nabi kata Allah bersama. Kemudian serah kepada Allah Subhanahu wa taala apa maksud bersama.
Terjemah bersama boleh. Bersama. Innallaha ma'ana. Allah Ta'ala bersama dengan kami. Terjemah bersama. Lepas tu berhenti setakat tu. Tapi kalau pakai zahir, bersama duduk dalam dua sur atau mustahil. Banyak ayat Allah bersama. Innallaha ma'as sabirin. Allah bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin. Allah bersama dengan orang yang bertakwa. Innallaha wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Banyak ayat Allah bersama. Dan ayat istiwa alal arsh 7 kali ayat tu. Allah bersama, banyak ayat juga Allah bersama. Kalau pakai zahir, bercanggahlah. Tanakub bercanggahlah. 7 kali Allah berfirman istiwa alal arsh. Allah tertinggi atas arasy 7 kali. Kemudian Allah bersama ni banyak ayat pula. Lepas tu macam mana? Dalam nama masalah istiwa alal arsh berpegang sebagaimana difirmankan oleh Allah, berhenti setakat tu. Allah bersama, ma'iyah, berpegang sebagaimana Allah berfirman, berhenti setakat tu. Gitulah pada ni. Tapi golongan terpesong, Allah istiwa alal arsh, Allah berada di atas arasy. Allah berada. Lepas tu Allah bersama pula. Allah berada di bumi pula ke macam mana? Mereka dok pula. Waktu tak pakai zahir. Dia pakai hak berada atas arah jadi pakai zahir. Allah bersama dak akan zahir. Ni golongan-golongan yang terpesong. Kemudian Allah telah turun ke langit yang pertama, hadis nuzul tu. Allah telah turun ke langit yang pertama. Allah telah turun, ada orang tulis. Allah telah turun, dia pun buat ni, buat gambar tu, gambar panah ke bawah. Pandai ni? Allah telah turun, kemudian dia buat jadi panah ke bawah, panah ke bawah. Jadi turun maknanya gerak daripada atas ke bawah. Tu makhluk turun masuk atas ke bawah. Apa Allah Ta'ala turun di 1/3 malam, turun tu dia buat gambar gajah, buat panah. Ni semua golongan terpesong belaka. Nabi kata Allah Ta'ala nuzul, turunlah. Jalanan salam. Tapi kalau turun kita berpindah daripada atas ke bawah, tu turun makhluk. Turun Allah tak serah kepada Allah, serah pada Allah Subhanahu wa taala. Hak kita ulama khalah ni turun malaikat Allah, turun rahmat Allah. Lagi waktu pula. Ni turun macam turun tangga. Siap. Kan dia. Tu ngaji molek tu. Waktu hak pembicaraan kita lepas dah dahulu mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Tu lepas dah. Boleh turun tu buat gambar, lepas tu buat anak panah. Turun. Macam turun tangga lah gitunya. Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang oleh Tuhan engkau. Dan datang oleh malaikat dalam keadaan berbaris-baris. Datang oleh Tuhan engkau. Apa makna datang? Majid, apa makna majid? Datang. Datang ni hak zahirnya bergerak daripada jauh dan dekat. Itu mustahil kepada Allah. Tak apa nak datang. Salah ni serah kepada Allah. Ulama terdahulu. Dia tak urat. Itu semua ayat-ayat mutasyabihat. Nak urat, nak apa tu kena bergalu. Kalau menimbulkan waham keliru, haram awal-awal. Ni. Berada atas arah. Lepas tu dia kata ulama salah lah. Allah Ta'ala istiwa atas arah, tertinggi atas arah, pun buat kurungan. Berada ya kurungan. Itulah akidah Imam Syafi'i. Karuk satu hadah. Dia letak pula akidah kau pada Imam Syafi'i. Tak ada berada gitu bahasa mung. Bahasa Melayu mung tulis berada.
Tulis berada. Tapi Allah bersama nak tulis macam mana? Berada di bumi pula. Kalau pakai zahir gitulah. Allah bersama dalam gusur. Allah bersama dalam gusur ni kalau pakai zahir kau bertiga lah di situ. Mustahil sama sekali. Tapi huraian macam mana? Tak ada huraian ulama salaf bersama berpegang sebagaimana Al-Quran menyebut bersama. Serah makna kepada Allah. Tapi ulama khalaf ni bersama Allah menolong, Allah melindungi, Allah menyelamatkan. Tak usah duk takutlah kamunya. Kata Nabi kepada sahabat dia dan gusur. Sahabat dia siapa di situ? Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Quran yang sebut. Sesiapa yang engkar Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi, maka kafir orang ni, murtad orang ni. Gitu benar. Kalau menafikan Sayyidina Abu Bakar sebagai seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menafikan Sayyidina Umar sebagai sahabat, itu haram, dosa besar. Tapi tak hukum kafir, gitu je lah. Itu mana kedudukan Sayyidina Abu Bakar sebagai sahabat dinyatakan di dalam Al-Quranul Karim. Itu manusia yang bukan Nabi yang terafdal. Maka Sayyidina Umar, kemudian maka Sayyidina Uthman, kemudian maka Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Jadi di kalangan sahabat ni pula dia ada nombor pula. Dia ada nombor. Mana nombor tu mengikut tertib khulafaur rasyidin. Ikut tertib khulafaur rasyidin lah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Ikut susunan tu. Ikut susunan khulafaur rasyidin. Maka sahabat yang 6, dia kemudian daripada sahabat 4 ni, maka ni kemudian tu sahabat yang 6. Maka tu atah belaka tu dia tertib dia susunan dia. Sahabat yang 6. Apa maksud sahabat yang 6 ni? Maksudnya sahabat yang 6 daripada 10 sahabat yang wajib syurga. Sahabat yang 6. Sahabat yang 6 ni di antara 10 sahabat yang dikhabar gembira oleh Nabi dengan syurga. Sahabat yang wajib syurga 10 orang. Dah 10 ni, 4 ni dah tinggal lagi 6. Gitulah. Ada ni. Cuma hak 6 lagi tu mana nombor 5, nombor 6, nombor 7, nombor 10 tak ada. Hak 4 ni mengikut nombor, mengikut tertib susunan khulafaur rasyidin. Mengikut ini susunan khulafaur rasyidin. Lepas tu hak 6 tu, tak nombor lah. Tapi nak ceritanya 10 ni hak nombor 1. Tapi nombor 1 betulnya Sayyidina Abu Bakar, kemudian Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhum. Turun kepada 6 lagi sahabat yang wajib syurga. Mana hak 6 sahabat yang wajib syurga ni? Kemudian tempoh masa menjadi khalifah tu memang dah kitab dinyata satu-satulah. Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah 2 tahun 3 bulan 10 hari. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun 6 bulan 8 hari. Sayyidina Uthman menjadi khalifah 11 tahun 11 bulan 9 hari. Sayyidina Ali karramallahu wajhah menjadi khalifah 4 tahun 9 bulan 7 hari. Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu jadi khalifah 6 bulan. Cukuplah 40 tahun. Termasuk Nabi ni di Madinah 10 tahun. Nabi berada di Madinah 10 tahun. Kemudian khulafa rasyidin ni 30 tahun. 30 tahun ni dilengkapkan dengan
Hak Sayyidina Hasan menjadi khalifah selama 6 bulan. Cukup 40 tahun. Lepas 40 tahun tu Nabi tak jamin dah akan berlaku bagai-bagai lah bab pemerintahan kerajaan ni. Lepas ada 40 tahun. Jadi 40 tahun tu Nabi 10 tahun. Pada lepas tu hak khalifah 4 orang capur dengan Sayyidina Hasan jadi khalifah 6 bulan, 30 tahun cukuplah 40 tahun. Itu semua ada nyata dalam kitab belaka itulah. Hak tempoh masa Khulafaur Rasyidin menjadi khalifah. Mana Sayyidina Abu Bakar lah hak paling singkat iaitu 2 tahun. Sayyidina Uthman 11 tahun. Sayyidina Umar 10 tahun. Kemudian maka sahabah yang 6 mana iaitu Sayyiduna Talhah dan Sayyiduna Zubair bin Awam. Ni Talhah ke Zubair bin Awam ke ada sejarah belaka tu. Hak berkaitan dengan pertelingkahan. Hak berkaitan dengan pertelingkahan ketika pertelingkahan antara Sayyidina Ali karramallahu wajhah dengan Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu. Itu kita balik pada cerita sejarah lah. Balik kepada cerita sejarah. Sayyidina Talhah ni macam mana, Zubair bin Awam ni macam mana, dan Sayyiduna Sa'd bin Abi Waqqas. Sa'd bin Abi Waqqas dan Sayyiduna Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid ni ingat tak kisah orang yang ditampar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sa'id bin Zaid. Ya ke tak? Ya dah kisah dah. Dia ada buku kecil-kecil tu. Dia ada buku kecil-kecil tu. Tak ingat dah jadinya. Ingat tak? Sa'id bin Zaid. Bukan Sa'id bin Zaid itulah yang ditampar oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tu. Kan Sayyidina Umar kan nak pergi bunuh Nabi kan. Tiba-tiba adik perempuan dia masuk Islam dah. Nak pergi cari Nabi SAW apa? Tu dia jumpa ke adik dia. Jumpa baca Quran tu. Kenalah Sa'id bin Zaid. Adik ipar kepada Sayyidina Umar lah. Sa'id bin Zaid. Kalau salah kita betul balik lah. Tapi tak silap gitulah ceritanya. Hak Sa'id bin Zaid ni. Sebab kita Sa'id bin Zaid ni kita mana ni? Kurang cerita. Dan Sa'd bin Abi Waqqas kita biasa dengar cerita. Walaupun mungkin kita tak sedar. Sa'd bin Abi Waqqas ni salah seorang dari 10 sahabat yang mubasyirin bil jannah, yang dikhabar gembira dengan syurga, yang wajib syurga tu. Ni hak Sa'id bin Zaid. Dan Sayyidina Abdul Rahman bin Auf. Ni kita biasa dengar. Sayyidina Abdul Rahman bin Auf kita biasa dengar sahabat Nabi yang kaya. Dan Sayyiduna Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Abu Ubaidah ni pun dia ada sejarah dia sendirilah. Abu Ubaidah ni, yang mana Abu Ubaidah ni bunuh ayah dia dalam peperangan Badar. Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni. Jadi ayah dia masa peperangan Badar tu kafir lah, duduk belah Pok Qorih lah. Dalam peperangan tu dia nak cari anak dia juga. Anak dia Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni dia nak cari kafir Mekah lain lah, baru nak cari ayah pulaknya. Tapi dah oleh kerana ayah tu memang nak cari anak, sebab ayah makan garang dulu ni gerangkan anak yang berkali lah. Anak bukan cari ayah. Anak ni kafir Mekah ramai kan. Kenapa nak cari ayahnya? Ayah ni dok dia cari juga ni. Hak sahabat Nabi, hak anak dia ni. Jumpalah.
Jumpa matilah ayah di tangan Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah. Itu kisah dia. Maka malah anak bunuh ayah. Sedihlah dianya. Maka turun ayat, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ashiratahum. La tajidu qauman, engkau tidak akan dapat yang maksud satu kaum yu'minuna billahi wal yaumil akhir, yang beriman dengan Allah dan hari kemudian, yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Mana apa? Kasih sayang kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul, walaupun mereka yang memusuhi Allah dan Rasul ni ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka sekalipun. Kalaulah mereka memusuhi Allah dan Rasul, kamu tak akan jumpa yang Muhammad, orang yang beriman dengan Allah hari kemudian, mengasihani sayang kepada mereka yang memusuhi Allah dan Rasul. Dia gitu. Tu ayat ni. Maka legalah Abu Ubaidah Amir Al-Jarrah ni. Dan ayat tu dalam kitab Wisyaul Afraq ia letak kepada siapa mana? Yuwadduna man haddallahu rasulah. Siapa yang memusuhi Allah dan Rasul? Orang yang tinggal semayang, dia letak situ. Jadi kalaulah seseorang tu betul-betul beriman dengan Allah dan hari kemudian, dia tidak akan mengasihi anak dia yang memusuhi Allah dan Rasul dengan tinggal semayang. Walaupun yang meninggalkan semua itu ayah-ayah mereka, anak-anak mereka, keluarga mereka sekalipun. Orang yang meninggalkan semua, orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Kamu tak akan jumpa orang yang beriman dengan Allah dan hari kemudian yang akan kasih pada orang yang memusuhi Allah dan Rasul dengan tinggal semayang. Kan? Walaupun anak sekalipun tinggal semayang, tak akan kasih. Sebab apa? Dia memusuhi Allah dan Rasul. Gitu je. Ni buat mudah-mudah je. Allah baik, anak tu seorang boleh harap dok semayang je. Allah dok semayang je. Je dok semayang tu. je dok semayang. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sahabat Nabi ni sendiri pun tak sama pula kedudukan. Bukan semua sahabat sama. Sahabat yang menyertai peperangan Uhud, dia sahabat paling lebih yang menyertai perjanjian Bai'atul Ridwan. Itu dia ada kedudukan yang lebih pula. Dia tak sama pula di kalangan sahabat-sahabat ni sendiri. Cuma dalam kitab ni dia sebut cara kasar je. Kemudian maka yang tinggal daripada segala sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mengiktikadkan akal itu serta iktikad yang ta'yin, maka adalah mereka itu daripada ahlil haqqi. Ini di penghujung bab yang pertama pada menyatakan akidah. Sebelum masuk bab yang kedua di bawah tu, bab menyatakan berkaitan ketaatan zahir pekah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma aqdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin.